Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah dalam membicarakan tentang mengenai dalam kitab hadis Riyadhus Salihin ini, berbicara tentang mengenai bab yang ke-14 hari ini. Saya akan ulang kembali satu tajuk di mana tajuk yang membicarakan tentang mengenai kita diajar supaya beriktisad dalam beribadah pada Allah. Maksudnya kita diminta supaya kitanya dalam kehidupan kita ini kita sentiasa tidaklah melampau ataupun tidaklah berkurang dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Islam diajar umat dia untuk menjadi umat yang pertengahan, umat yang tidak melampau dan umat yang tidak dalam keadaan yang tak sedar diri, dipanggil demikian. Maka kita namakan dengan tajuk kita pada kali ini, dalam kita beribadah ini, biar cukup-cukup ataupun biar tersusun dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada diri kitanya, kita jangan lebih-lebih sangat dalam beribadah sehingga kan kita jadi penat, ataupun kita ni kurang sangat sehingga kan kita cuai, pun tak boleh dalam kita beribadah kepada Allah. Satu tajuk yang cantik yang disusun oleh Imam Nawawi ini, dia cerita tentang mengenai bagaimana kita diajar supaya kitanya menyusun yang disebut dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyusun ibadah kita ni supaya kita ni, kadang-kadang kan ada di kalangan kita bila kita ni dah terlampau yang disebut dengan kita ni terlampau nak sangat pada diri kita beribadah, maka kita buat satu benda tersebut bersungguh-sungguh sampai lepas pada itu kita pun tak buat-buat dah. Dia panggil demikian, pun rugi juga pada diri kita. Ada yang di kalangan kita tak buat terus. Dia tak buat terus dalam beribadah. Dianya tak, dalam hidup dianya ditinggalkan perkara demikian, ataupun dia membuat sikit-sikit je, tak padan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang tu pun tak boleh juga dalam hidup kita. Islam diajar dalam hidup kita ni kita kena jadi umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan pada diri kamu ni umat pertengahan. Baik, dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dia nak kepada kamu ni untuk jadi mudah. Dalam kamu beribadah biar jadi mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tak jadikan untuk di kamu ni jadi payah. Dalam kamu mentaati perintah Allah, jadi payah je kita dalam kita menjaga perintah Allah. Bukan demikian. Maka kitanya jangan sampai peringkat kita nak buat ibadah ni jadi susah-susah kita nak buat amal ibadah. Senang sangat pun tak boleh juga. Dia jadi senang sangat kita jadi cuai. Jadi kita ambil indah tak indah pun tak boleh juga dalam ibadah. Dalam ibadah ni dia kena jadi kita ni iktisad dipanggil. Ni dia panggil iktisad dalam bab beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah tazkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutifuna fa wallah la yamullu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun alaih. Ceritanya begini, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk tempat salat ni, masuki rumah, di sisi dia ada seorang perempuan, di sisi Aisyah radhiyallahu anha ada seorang perempuan. Lalu Rasulullah tanya, ni siapa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa perempuan ni? Aisyah menjawab, ni adalah si Anu. Dia tak sebutlah nama orang tersebut.
Lalu Aisyah menyebut tentang solat perempuan tadi yang sangat luar biasa ketekunan dia. Bila qala hadhi fulanah tazkuru min salatiha, lalu dicerita kepada Rasulullah. Rasulullah dia kata, perempuan ni takjub ni, hebat ni. Dianya sembahyang dia memang hebatlah. Orang panggil terjaga solat dia tu. Hebatnya solat dia. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan demikian, katanya Rasulullah. Jangan pelik-pelik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sebut demikian. Alaikum bima tutiqun. Kamu solat ni, kalau kamu nak buat satu benda dengan sesuai dengan kekuatan diri kamu saja. Kamu buat itu sekadar-kadar untuk diri kamu lah. Jangan kamu ni kadang-kadang kan orang solat kan, dia muka dia tu berkerut, kemudian nampak macam dia nak tekan solat dia tu. Seolah-olah dia ni betul-betul khusyuk. Dia nak buat demikian. Tak boleh. Dalam kita beribadah pada Allah. Rasulullah kata, solat ni macam biasa je. Jangan kita solat dalam keadaan yang kita ni macam seolah-olah kita ni bersungguh-sungguh sampai begitu sekali pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian sebab katanya Rasulullah, "Mah alaikum bima tutiqun." Kamu buat itu sekadar dengan kamu mampu je. Rasulullah sebut, "Fa wallah la yamullullahu hatta tamullu." Demi Allah, Allah itu tidak bosan dalam memberi pahala pada kamu sehingga kamu semua bosan dalam melaksanakan amalan itu. Allah ni tidak jadi macam kamu ingat kena bersungguh-sungguh begitu, tidak. Kan kadang-kadang kan ada orang kita kalau dia baca Quran, baca waktu mana solat tu, bismillah, dia tekan demikian. Dia tekan seolah-olah dia ni kena betul-betul ikut makhraj tu dengan cara yang satu-satu dia, membebankan diri dia. Ada orang yang demikian. Bila dia buat amal ibadah, dianya sampai peringkat dia ni rasa berat dalam dia buat amal ibadah tersebut. Jangan demikian. Rasulullah kata Allah tak bosan dalam memberi pahala pada diri kamu sehingga kamu bosan dalam mendapatkan pahala Allah. Wa kana ahabbud din ilaihi, adalah cara melaksanakan agama yang paling dicintai di sisi Allah itu, bila kamu melaksanakan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah apa yang dikekalkan melakukannya oleh orang itu, yakni tidak perlu banyak-banyakkan, asalkan kita dalam keadaan yang berterusan. Buat amal ibadah ni kita buat dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa kana habbud din, dan agama ni disuka sangat, ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, yang paling disukai dalam Islam ni apa dia? Kamu berterusan buat. Tu cara dalam Islam. Yang Islam dia nak tak buat tekan-tekan bersungguh-sungguh begitu, tidak. Ada kan orang kita ni kalau dia rajin baca Quran 1 juz terus, lepas tu tinggal 1 bulan. Agama dia bukan nak macam tu. Kamu baca selai 2 helai pun tak apa dah. Kamu baca 1 ain 2 ain tiap-tiap hari ni pun tak apa dah. Kemudian lepas pada tu yang pentingnya berterusan buat. Tu cara yang lebih baik. Orang kita kan kadang-kadang dia derma. Sekali dia derma, sekali derma 1000 misal contoh, dia derma. Lepas pada tu dia tinggal dah, tak derma-derma dah. Rugi pada dikit. Kita ni biar berterusan. Agama dia nak biar kita ni konsisten terus je dalam hidup kita ni. Tu cara yang diajar dalam hidup kita ni untuk kita lakukan dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni Rasulullah tegur. Jangan sembahyang macam tu, katanya Rasulullah. Tegur kepada Aisyah, bagi tahu pada orang perempuan tersebut. Ni kita kena faham. Maksudnya apa dia? Berhati-hati dalam kita mentaati perintah Allah ataupun berpada-pada dalam kitanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus satu contoh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taquluha wa qalu aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hadis yang cerita glamour juga ni. Cerita ada 3 orang daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia,
Ada 3 orang yang dia begitu tekun dalam mentaati Allah ni, ila buyuti azwajin Nabi. Mereka pergi tanya pada isteri-isteri Nabi. Dia pergi rumah isteri-isteri Nabi ni, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sibuk tanya, nak tanya isteri Nabi ni macam mana ibadah Rasulullah dekat rumah. Rasulullah buat ibadah dekat rumah ni macam mana? Falamma ukhbiru, ketika mana diceritakan bagaimana Rasulullah dekat rumah, diceritakan oleh isteri Nabi ni, cerita macam mana keadaan Rasulullah dekat rumah ni, ka'annahum taquluha. Lalu mereka ni seolah-olah mereka sebut, waqalu aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dibandingkan dengan Nabi ni, teruklah kita. Dia sebut demikian. Di kalangan mereka tu kata demikian. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul tu, Nabi tu tak apalah, sebab dia ni telah diampun dosa-dosa dia sebelum daripada ini. Wa ma ta'akhkhar, dosa lepas dan dosa yang akan datang. Dia sebut demikian. Qala ahaduhum amma ana. Kata salah seorang di kalangan mereka sebut, aku mulai daripada hari ni fa usallil laili abadan. Mulai daripada hari ni aku akan semayang malam. Sepanjang malam tu aku tak nak tidur. Aku nak semayang terus dalam hidup aku. Kerana nak dakwan dengan Nabi ni, nak dibandingkan dengan Nabi, kita ni jauhlah kitanya. Dia sebut demikian. Wa qala al-akhar, kata pula yang seorang lagi, dia sebut apa dia? Wa ana asumul dahr abadan wala uftir. Aku mulai daripada sekarang ni, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku tak akan berbuka. Tak nak berbuka. Nak puasa straight daripada bulan Muharram, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Zulkaidah, ini semua ni straight sampai bulan Zulhijjah. Aku nak puasa straight wala uftir, aku tak nak berbuka. Disebut demikian. Wa qala al-akhar, dan orang yang ketiga pula sebut, wa ana a'tazilun nisa. Aku mulai daripada hari ni aku tak nak dekat dengan isteri. Dengan isteri ni, wa a'tazilun nisa. Aku nak jauh daripada isteri aku, dan aku nak duduk jangan bagi dekat. Kerana kalau duduk dengan isteri ni menyebabkan tak sempatlah nak baca Quran, tak sempatlah nak buat amal ibadah yang lain. Yang menyebabkan dia kata aku tak nak duduk dengan isteri. Fala atazawwaju abadan. Yang lebih teruk lagi dia sebutnya, aku tak akan kahwin sampai bila-bila. Ada orang yang jenis demikian. Dia kata kalau dengan berumah tangga ni, kalau dengan berumah tangga menyebabkan bebanan dalam hidup. Dengan isteri lagi, dengan anak-anak lagi, dengan keluarga isteri lagi, dengan dia akan jadi demikian. Dia akan timbul persoalan demikian. Faja'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu lepas pada mereka 3 orang ni sebut begitu, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala, lalu isteri Nabi ni dicerita pada Nabi. Ada 3 orang datang tanya tentang amal ibadah, masing-masing sebut begitu. Senyap je terus. Dia sebut begitu pada isteri Nabi ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari 3 orang tu. Yang kata yang macam tu sampai peringkat tak nak tidur malam. Kerana apa, dia nak solat je. Ada seorang tu tak nak berbuka puasa, nak puasa sepanjang hari, sepanjang tahun nak puasa. Ada seorang tu sampai tak nak kahwin. Kerana apa dia? Kerana nak buat amal ibadah pada Allah. Lalu Rasulullah tanya pada dia, antum ladina qultum kada wa kada. Rasulullah tegur 3 orang tu, kamu ke kata yang begini-begini? Tiga orang ni sebut begini-begini, betul tak? Amma, lalu mereka diam tu, Rasulullah tak disebutlah. Amma wallah. Lalu Rasulullah tegur terus. Rasulullah kata apa dia? Wallah inni la akhsyakum lillah. Aku ni lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan kamu. Wa atqakum lah, dibandingkan dengan kamu akulah paling bertakwa dibandingkan dengan kamu. Lakinni, tapi Rasulullah sebut, asumu wa uftir. Aku ni puasa dan aku berbuka. Aku ni puasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, dan aku ni semayang dan aku ni duduk juga. Masa yang tak semayang aku duduk rehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kemudian wa atazawwajun nisa, dan aku ni kahwin isteri, ada isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu Rasulullah kata, siapa yang berpaling daripada sunnah aku, dia bukan di kalangan umat aku. Falaysa minni. Rasulullah sebut demikian. Dia bukan di kalangan umat aku.
Bila kamu hidup dalam keadaan tak ikut sunnah aku. Sunnah aku ni apa dia? Tidur malam. Sunnah aku ni dengan tengah tidur malam tu bangun juga solat. Solat tu sikit je dibandingkan dengan tidur untuk kerehatan. Kemudian aku ni puasa. Puasa tu sikit je. Kemudian aku berbuka. Rasulullah sebut demikian. Kemudian dalam masa yang sama, aku berumah tangga. Ada isteri, ada anak-anak, ada keluarga dalam hidup. Bukanlah hidup ni membujang sampai dalam keadaan yang tak berumah tangga kerana semata-mata nak jaga ibadah. Tak, bukan begitu. Lalu Rasulullah sebut, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa-siapa yang berpaling ataupun dia rasa benci dengan sunnah aku, dia bukan di kalangan umat aku. Allahu Akbar. Rasulullah sebut demikian. Nak gambarkan pada kita, bukan di kalangan orang yang tergolong daripada kehidupan yang sebagaimana yang aku ajar. Nak sebutnya Islam ni, jangan kita buat jadi syadid. Jangan kita jadi keras sangat dalam kita beribadah. Dalam beribadah ni padan-padan lah, berpada-pada daripada diri kita. Jangan kita melampau-lampau. Orang kita ni dalam beribadah kadang-kadang lebih-lebih. Bila dia rasa dia banyak dosa ni, banyak dosa. Sampai tak tidur malam. Kadang-kadang bingung tu badan dia. Dalam dia nak mentaati perintah Allah SWT. Ada orang kita ni dia puasa. Sampai dia rasa dia ni tak nak berbuka dah. Rasulullah ajar. Jangan begitu. Aku ni contoh yang paling baik. Kalau nak dikira orang paling bertakwa, akulah paling bertakwa. Kalau nak dikira orang yang paling takut pada Allah, akulah yang lebih paling takut pada Allah dibandingkan dengan kamu semua. Tapi aku sendirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua benda tu aku buat, tapi dia dengan kadar-kadar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kata buat tekun benda tersebut sampai tak buat kerja lain. Ada orang kita ni kan, kadang-kadang dia nak terlibat dengan dakwah misal contoh, sampai dia tinggal kampung halaman dia, tinggal isteri dia, entah apa-apa dalam hidup dia. Yang menyebabkan di waktu ini dia meninggalkan yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia nak buat sunnah Nabi, tapi sebenarnya dia telah meninggalkan sunnah Nabi dalam hidup dia. Jaga-jagalah sikit di kalangan kita. Kadang-kadang orang kita ni dia terlampau-lampau dalam buat amal ibadah. Bila dia terlampau-lampau ataupun yang melampau tu satu, yang berkurang tu pun satu. Yang melampau sampai meletihkan, yang berkurang sampai mencuaikan. Yang tu dilarang dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud pula, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, halalkal mutanatti'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut halakal mutanatti'un. Qalaha salasan, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali halakal mutanatti'un. Rasulullah sebut demikian. Maka Rasulullah kata, binasalah orang-orang yang mutanatti'un. Mutanatti'un ni orang yang terlampau detail sangat. Rasulullah sebut halakal mutanatti'un. Rasulullah kata halakal mutanatti'un. Hancur leburlah orang yang mutanatti'un. Rasulullah sebut demikian. Orang yang terlampau halus sangat dalam benda-benda dalam beribadah pada Allah. Jangan kita demikian. Orang panggil terlampau lebih sangat. Rasulullah kata, celakalah orang-orang yang ataupun binasalah orang-orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia terlampau banyak sangat kerana birokrasi dia. Tu istilah kita demikian. Mutanatti'un. Rasulullah sebut 3 kali. Ta'ammiquna al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'in tasydid. Benda yang dianya terlampau melampau sangat dalam perkara yang tidak patut melampau. Yang tu dipanggil mutanatti'un dipanggil. Yang ni yang dilarang dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut halakal mutanatti'un. Celaka dan bangsatlah ataupun hancur leburlah orang yang hidup dia dalam keadaan yang terlampau detail sangat, halus sangat dalam benda-benda yang tak perlu dilakukan demikian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebut pula, inna ad-dina yusrun. Agama Islam ni mudah. Yusrun, mudah. Walan yushaddidid din illa ghalabahu. Dan mana-mana orang yang melampau-lampau dalam urusan agama,
illa ghalabah. Kecuali hujung dia mesti dia kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang walan yushaddad din illa ghalabahu. Siapa-siapa yang terlampau syadid dalam urusan agama, lama-lama dia akan kalah. Fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwatir war rawhati syai'in min duljah, rawahul Bukhari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka wasyaddidu, bersikap luruslah kamu. Fasaddidu wa qaribu, dan hendaklah kamu yang jadi sederhana. Wa abshiru, dan kabar gembira. Wasta'inu, dan juga tidak melakukan perkara yang bergembiralah untuk memperolehi pahala. Sekalipun sedikit juga pohonlah pertolongan dalam melakukan satu amalan itu, baik waktu mana bil ghadwati war rawhati, pada pagi-pagi dan juga petang, ataupun wa syai'in minal duljah, ataupun sebahagian malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Fasaddidu, kamu kemahkanlah, Rasulullah kata. Dalam yang kamu sedang buat tu, buat begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Sembahyang kamu, puasa kamu, sekadar itu. Wa qaribu, dan dekatlah diri kamu dengan Allah. Wa abshiru, dan kamu sentiasa bergembiralah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, dan minta pertolongan dengan Allah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, minta pertolongan pada Allah pada waktu mana pagi dan juga waktu mana petang, kemudian separuh daripada malam yang kamu belum tidur tersebut, ataupun waktu mana kamu bangun tahajud malam, dalam kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Jangan melampau-lampau. Senang bahasanya pada diri kita demikian. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam masjid fa idza hablu mamdudun baina sariyatain faqala ma hadha al-habl wa qalu hadha hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hullu liyusalli ahadukum nashatatuhu fa idza fatara falyarqud, muttafaqun alaih. Ini satu peristiwa yang berlaku daripada Anas radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Rasulullah masuk dalam dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Rasulullah masuk dalam masjid. Bila Rasulullah masuk dalam masjid, masuk saja dalam masjid, fa idza habbala mamdudan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza hablum mamdudan, Rasulullah masuk tengok ada tali yang panjang, besar, terikat panjang di tengah-tengah tersebut. Kemudian baina sariyatain, di antara dua bahagian yang memanjang antara dua tiang. Sariyatain, di antara satu tiang dengan tiang tu ada tali yang besar yang terikat begitu. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadzal habl?" Tali apa ni? Rasulullah tanya. Ni tali apa ni? Qalu hadza hablun li Zainab. Lalu ditanya terus. Dijawab terus, ini tali yang tali untuk Zainab, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fatarat ta'allaqat bih. Dianya tali ni tujuannya bila dia letih, dia berdiri, dia akan bergantung pada tali ni. Bila dia solat, dia letih, dia bergantung pada tali ni. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hullu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rungkaikan tali ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jangan banyak sangat. Qalu hadza hablul li Zainab hullu li yusalli ahadukum nashatatahu. Rasulullah kata, bagi tahu pada mereka tersebut, kalau seorang tersebut nak solat, biar dia dalam keadaan cergas. Bila dia segar, tubuh badan dia segar, maka dia solatlah. Kemudian fa idza fatara falyarqud. Kalau dia letih dalam dia solat ataupun dia ni rasa malas, lebih baiklah dia ni falyarqud, dia boleh duduk tidur. Dia rehat dulu. Dia kalau dia mengantuk, jangan dia solat. Kalau dia lapar sangat, jangan solat. Solatlah dalam keadaan yang dia ni segar pada tubuh badan dia ni sendiri. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya diajar supaya kitanya
berjaga-jaga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah. Tersambung akan datang nanti cerita tentang mengenai bagaimana kita beriktisad dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita dan Allah bagi kerahmatan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.